Okey, sambungan daripada bab 9. Okey, kita masuk topik 9.2, kaca dan seramik. Okey. Okey, apakah kaca? Okey, kaca ni kita jumpa hari-hari kat rumah kita. Gelas kaca, cermin kaca. Okey. So, apakah kaca sebenarnya? So, kaca ni sebenarnya diperbuat daripada silika. Okey, apa benda silika ni? Okey, silika ni ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida. Okey, silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Maksudnya sekarang kaca ni diperbuat daripada pasir lah kalau kita nak faham. Okey, jadi kamu kena faham dalam pasir tu ada silikon dioksida. Okey, yang kita kenali sebagai silika. Okey, silika tulen dileburkan sekitar 1500 darjah Celsius. Sangat panas, kita leburkan sampai jadi cecair. Kemudian barulah kita boleh bentuk macam-macam barang yang diperbuat daripada kaca. Okey. Ingatlah yang cikgu highlight merah tu, pentinglah kamu ingat nama dia. Silikon dioksida. Okey, silika iaitu silikon dioksida. Okey, sekarang ni kita nak tengok apakah sifat asas kaca. Yang ni kita ada experience sebab selama ni pun kita memang banyak dipengaruhi oleh kaca-kaca ni. Kita biasa jumpa macam-macam barang diperbuat daripada kaca. Okey, maksud keras tapi rapuh. Okey, maksudnya kita pegang kaca tu dia keras tapi dia mudah pecah. Itu maksud rapuh. Okey, keras tapi rapuh. Kemudian sifat kedua, lengai secara kimia. Okey, apa maksud lengai? Lengai ni maksudnya dia kurang tindak balas terhadap kimia. Maksudnya kalau kita masukkan bahan kimia dalam kaca, jadi kaca tu tidak bertindak balas terhadap bahan kimia. Itu maksud lengai. Okey. Now lut sinar. Jadi kita masuk barang dalam kaca, kita boleh nampak. Okey, kita boleh nampak apa yang terkandung di dalam barang tersebut sebab dia lut sinar. Boleh nampak terus. Kemudian kalis air, kita masukkan air dalam cawan, kita tak terasa basah sebab dia kalis air. Kemudian penebat haba dan juga penebat elektrik. Maksudnya tidak boleh mengalirkan elektrik. Penebat haba ni maksudnya dia tak direct lah. Memang kita akan rasa panas tapi tak direct macam logam. Okey, itu adalah sifat-sifat asas kaca. Okey, now kita nak tengok ada banyak jenis kaca yang kita selama ni kita ingat kaca tu sejenis saja, tapi sebenarnya ada banyak jenis kaca. Yang pertama kita panggil sebagai kaca silika terlakur. Yang kedua dipanggil kaca soda kapur. Yang ketiga kaca borosilikat dan yang keempat kaca plumbum. Okey, jadi kita tengok barang-barang di sekeliling kita ni walaupun kita tahu dia diperbuat daripada kaca tapi ada banyak jenis kaca. So ada 4 jenis kaca ni lah. Okey. Kita tengok yang pertama, kaca silika terlakur. Okey. Kaca silika terlakur ni komposisinya diperbuat daripada silika, okey, iaitu silikon dioksida. Okey, ciri-cirinya tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Ni antara dua ciri asas kaca tadi kan. Okey, jadi kegunaan kaca silika terlakur ni kita nak buat, salah satunya adalah nak buat kanta teleskop. Okey, so kaca silika terlakur ni kita nak buat kanta teleskop. Okey, kita terus kepada kaca soda kapur. Okey, kaca soda kapur. Okey, ini komposisi dia lebih sikit. Kita ada silika iaitu silikon dioksida, kemudian kita tambah sikit dengan kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat ni macam batu kapur lah, contoh batu kapur. Kemudian natrium karbonat. Ditambahan barang lain lah, ada 3 komposisi untuk membentuk kaca soda kapur. Okey, kapur ni sebab ada unsur kalsium karbonat ni. Okey, ciri-cirinya takat lebur yang rendah dan mudah dibentuk. Okey, kegunaan botol kaca, kita nak buat jug kaca, mentol lampu. Okey, ini adalah kaca soda kapur. Maksudnya yang tadi kaca yang first tadi tu tak sesuai lah untuk buat barang-barang ni. Dia ada specialize dekat sini lah kaca soda kapur ni. Okey, seterusnya yang ketiga kita tengok kaca borosilikat. Okey. Yang ni ada 4 komposisi, dia lebih sikit daripada yang satu dengan nombor 2. Komposisinya silika. Silika ada.
Kemudian kita tambah boron oksida, natrium oksida dengan aluminium oksida. Sebab kita nak buat barang-barang yang sesuai dengan ketahanan haba. Contoh kita guna yang ni, radas-radas makmal ni, sebab kita biasa nak panaskan dengan suhu yang tinggi dan sebagainya. Jadi kita tak boleh guna kaca yang lain. Okey, kita kena guna kaca borosilikat. Okey, tahan haba yang tinggi, kemudian tahan bahan kimia, maksudnya lengai terhadap bahan kimia. Okey, kegunaan radas makmal lah, kelalang kon, bikar, tabung didih. Okey, borosilikat sebab ada boron. Ada boron, so kita ambil nama dia sikit, borosilikat. Okey. Kemudian yang keempat, kaca plumbum. Kaca plumbum sebab of course lah nama plumbum ni sebab dia ada unsur plumbum 2 oksida. Okey, silika ada sebab kaca kan silika. Silika plumbum 2 oksida dengan natrium oksida. Okey, cirinya takat lebur rendah, indeks biasan tinggi. Okey, indeks biasan ni maksudnya dia mampu untuk membiaskan cahaya. Nampak ni cahaya masuk warna putih dan cahaya ni dibiaskan kepada 7 warna asas, 7 warna untuk membentuk warna putih ni. Okey, warna pelangi ni kan. Merah, biru, jingga, ingat nama-nama pelangi tu kan. Okey, kegunaan prisma kaca. So ingat kita ada 4 jenis kaca. Boleh ingat tak nama-nama kaca tu? Boleh ingat tak yang first apa? Boleh. Yang first apa? Kaca silika telakor. Okey, kaca silika telakor. Lagi? Kaca soda kapur. Okey. Kaca borosilikat dengan kaca plumbum. Okey. Kalau kita nak buat radas makmal, kita guna kaca mana? Borosilikat. Kaca borosilikat. Okey. Kalau nak buat cawan kaca, gelas kaca, soda kapur. Okey. Okey, betul. Okey, so senang je untuk hari ni kan. Okey, now kita masuk seramik. Okey, yang pasal kaca tu setakat tu je yang kamu kena tahu nama jenis-jenis kaca dan bahan-bahan yang komposisi dia, sifat-sifat dia dan juga bahan-bahan apa yang diperbuat daripada kaca tersebut. Simple je. Now kita masuk seramik. Okey, pasu biasa dengar kan seramik. Pasu seramik, lepas tu apa? Dapur periuk seramik dan sebagainya. So apa sebenarnya seramik? Dia nak macam kaca tapi bukan kaca kan? Okey. Seramik ni adalah terdiri daripada bahan bukan logam. Okey, dia bahan bukan logam yang terbentuk daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Okey. So sebenarnya seramik ni diperbuat daripada tanah liat. Okey. Kalau macam kaca tu daripada pasir, silika kan. Tapi seramik ni diperbuat daripada tanah liat. Okey. Jadi komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium silikat. Okey, ditambahan aluminium silikat. Walaupun dia aluminium ni logam, tapi kalau aluminium silikat ni dia bukan logam lah. Okey. Okey. Kemudian apakah sifat-sifat seramik? Tahan haba dan tekanan yang tinggi, sangat keras, rapuh. Rapuh maksud dia mudah pecah jugalah. Kalau macam pasu seramik tu, kalau kita jatuhkan dia daripada tempat tinggi, dia tetap akan pecah. Itu maksud rapuh. Tapi dia keras. Keras tapi rapuh. Okey. Lengai terhadap bahan kimia sama macam kaca juga, tidak berkarat dan penebat haba dan elektrik yang baik. Okey, lebih kurang sama sifat-sifat dengan kaca. Okey. So aplikasi seramik, apakah kegunaan seramik? Okey, yang pertama kita biasa buat pinggan mangkuk daripada seramik. Okey. Sebab cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. Terkakis tu maksudnya tidak berkarat lah. Okey, dia tahan haba. Kemudian jubin seramik, okey, digunakan sebagai lantai kerana cirinya berkilau, menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Okey, ini cara nak menulis. Kalau kita nak tulis jawapan, kita ada facts dengan explanation kan. Dia tanya apakah aplikasi kan, apakah kegunaan seramik, mengapakah diperlukan, mengapakah kita guna seramik ni. Jadi kita bagi tahu aplikasi dia, kemudian kita bagi tahu yang kuning ni ciri dia, kenapa kita guna. Okey. Contoh dia bagi soalan kebat. Contoh.
Dia kata Puan Aminah ingin menukar lantai rumahnya. Apakah wajar Puan Aminah menukarkan dengan jubin seramik? Beri alasan anda, kan? Jadi kita kena bagi tahu lah cirinya berkilau. Okey, dia guna seramik sebab cirinya berkilau, bersih dan cantik, tahan haba, macam itulah. Okey, kamu kena bagi tahu dia punya ciri. Tak boleh kita bagi tahu dia macam kita nak pilih seramik saja, kenapa kena habak? Sebab apa kita pilih? Okey. Kemudian seramik juga digunakan dalam pembuatan gigi palsu. Jadi kalau dengan Tok Wan kita pakai gigi palsu tu, kita tahulah sebenarnya diperbuat daripada seramik. Okey. Sebabnya lengai terhadap bahan kimia. Contoh, okey, macam gosok gigi ke, kita komot dengan Listerine ke, kan? Bahan kimia kan. Jadi kalau tak tahan bahan kimia, lepas komot dengan Listerine tu ke apa ke, rosak lagi gigi palsu dia. Sebab tu kita guna seramik, sebab lengai terhadap bahan kimia. Okey, palsu bunga. Okey, palsu bunga seramik adalah keras dan kuat. Okey. Sekejap saja. Okey. So disebabkan ada masa sikit lebih ni, jom kita terus cek soalan. Lagi kamu tak payah nak buat dah. Jom kita buka buku amali proses sains tu. Ada dekat depan kamu dah? Dah. Okey, kita cek sama-sama. Saya kamu just buat soalan yang daripada buku teks tu je lah. Surat berapa tu? 131. Okey. Jom kita buat sama-sama 131. Okey, semua orang buka. Tak ramai yang masuk. Kamu kena isi kehadiran sebab cikgu cek nanti. Kalau sikit ni nama naik dekat PPD terus. Okey. Okey, nombor 1. Komponen utama kaca ialah apa komponen utama? Silika. Silika. Silika tu atau kita panggil nama common dia apa dia? Silikon dioksida. Silika tu dia ada silikon dioksida yang mengandungi Pasir. pasir. So nama lain bagi pasir adalah silika. Dalam pasir tu ada silikon dioksida. Dapat Okey, kita tengok ada 4 jenis kaca. Yang pertama, tengok radas makmal. Dia punya key tu kita tengok kegunaan radas makmal. Jadi kita tahulah kaca tu daripada kaca apa? Kaca Soda kapur. radas makmal. Kalau sudah kapur tu botol semua Boros tu. silikat. Tak, cikgu kita patah balik. Kalau radas makmal, Borosilikat. kaca borosilikat. Kaca borosilikat. Okey, komposisi tambah silika, boron oksida, natrium oksida, aluminium oksida. Tapi cikgu rasanya tu bukan dekat nombor 3 apa? Kat sini radas makmal dengan gentian optik tu, kalau kita tengok buku teks, dia memang kita letak kaca borosilikat. Kat nombor 3 pun kaca borosilikat juga. Jadi lampu kereta semua ni dia terbalik lah kalau kita kena rujuk buku teks. Jadi peralatan memasak pun sebenarnya boleh pakai kaca borosilikat kan. Sekarang ni kita pakai periuk kaca kan. Periuk kaca yang kadang-kadang kita boleh masuk dalam oven tu, sebenarnya yang tu pun kaca borosilikat. Jadi kamu tulis nombor 1 dengan nombor 3 tu kaca borosilikat juga. So ada 2 jawapan kat situ lah untuk kaca borosilikat. Buku ni ada silap sikit. So 1 dengan 3 tu sama, kaca borosilikat juga.
Okey. So nombor 2, yang ni senang. Kalau kaca, soda kapur, cermin, mentol semua tu kan, silika, dia punya unsur dia, komposisi silika, kemudian kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. Takat lebur rendah. Kalau kamu biasa pegang kan mentol punya kaca dia nipis je kan. Yang bulat tu dia nipis je. Kalau lampu Kalimantan tu pun nipis je sana. Kalau kita silap letak dia pecah. Nipis je. Okey, semua takat lebur rendah. Okey, nombor 3 dapat kan tadi, kaca borosilikat. So kita ada silika, boron oksida, natrium oksida dengan aluminium oksida. Okey, yang last sekali barangan kristal prisma kaca. Jadi kita nampak prisma kaca tu, kita talah kaca plumbum. Ciri dia takat lebur rendah. Takat lebur rendah, indeks biasan tinggi. Ini senang nak beza sebab dia ada keyword dekat indeks biasan tinggi tu, memang kaca plumbum lah, tak ada benda lain dah. Okey. Okey, C. Tengok seramik. Okey, komponen utama ialah Bahan bukan logam atau tanah liat. komponen utama kita tulis aluminium silikat. Okey, ada jawapan lain ni. Aluminium silikat tu kat bawah sekali tu yang mengandungi aluminium silikat. Komponen utama dalam seramik ialah, dalam kutip kita tak ada jawapan ni, jadi kamu salin Komponen utama dalam seramik ialah kaolin, Kaolin. Kaolin. Ini dalam kutip kita tak ada. Atau tanah liat putih. Tanah liat ada dua jenis kan, tanah liat hitam dengan tanah liat putih. Kaolin ni tanah liat putih lah kita buat seramik ni. Yang mengandungi aluminium silikat. Okey. Dapat dah semua? Dapat. Okey. Tak ramai masuk ni bersepah, makin lama makin ramai tak ada. Kelas lain pun macam tu. Subjek lain pun macam tu. Tidur ke apa? Tadi dah waktu kelas apa ni? Islam. Buat Google Meet juga? Tak. Oh dah, patutlah. Okey, esok sebelum cikgu lupa, esok cikgu akan tak buat Google Meet sebab cikgu kena pergi sekolah. So cikgu bagi video ke YouTube semua macam tu Kamu tak payah buat Google Meet. Okey. Okey, muka surat 132. Tengok, padankan ciri-ciri seramik dengan aplikasi. Yang ni senang je ni. Okey, berkilau, keras, kuat. Jubin. Okey, jubin. Satu lagi. Pasu tu pasu seramik kita boleh kita ni juga jawapan dia yang tu berkilau, keras dan kuat. Pasu seramik pun cantik-cantik sekarang kan, dia pakai kilau ni. Okey. Yang kedua, keras, kuat, tahan terhadap bahan kimia. Gigi palsu. Okey. Yang ketiga, tahan haba, tidak berkarat. Pinggan mangkuk. Okey, senang je ni. Hari ni topik senang ya, relax-relax ya. Okey, E. Okey, bulatkan benda yang Allah senangnya. Bulatkan benda yang diperbuat. Kalau SPM macam ni kan syok kan? Senang. Okey, diperbuat dari seramik. Okey, bulatkan. Semua tu lah. Pasu seramik. Lepas tu sinki tu. Bulat je. Lepas tu dinding, tiles tu. Lepas tu batap dia. Lepas tu mangkuk toilet. Semualah. Jadi kamu nampak sekarang di persekitaran kita memang sangat banyak seramik. Okey, seramik. Okey. So untuk esok ready kita belajar pasal polimer. Polimer dan getah asli. Polimer dan getah asli. Okey. So ada soalan tak? Tak ada. Okey. So jangan lupa buat homework. Muka surat yang dalam buku teks tu, dalam buku latihan. Lepas tu hantar dekat cikgu untuk cikgu semak.
Setakat ni seorang je, Taufik seorang duk hantar. Yang lain mana? Tak ada pun. Okey, so cikgu jumpa lagi. InsyaAllah minggu depan. Esok cikgu bagi video dan tugasan lain. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Salam.